dan assalamualaikum para penonton Malaysia. Hari ini 28 Disember 2023. Semoga anda sihat dan bersemangat pagi ini bertemankan kami berdua. Saya Sofiana Solihatun. Saya Fariha On. Diharapkan semuanya sihat. Pastinya anak-anak yang sedang bercuti dan juga ibu bapa yang mengambil peluang untuk bercuti menghabiskan cuti tahunan 2023. Kerana tinggal 3 hari saja lagi kita akan membuka buku baru untuk tahun 2024. Dah bercuti ke belum? Belum lagi. Awak dah bermula ke belum ni? Saya cuti yang pertama, minggu pertama budak-budak sekolah tu, saya dah bawa dah pergi Melaka. Wah, awal. nampak. Itu pentingnya perancangan. Perancangan sebab tak nak ni apa kan, sebab kita tahu orang Melaka kan kalau cuti je nanti ramai sangat. Jadi kita terus pergi minggu pertama. Okey, kata pasal cuti-cuti ni mungkin kita nak juga bagi satu perkembangan kan berkenaan dengan cuaca. Pastinya sekarang ni kan bulan Disember, musim hujan. Mungkin Sofia kita boleh kongsikan pengenaan portal bencana kita? Betul. Semestinya kalau perancangan itu juga memerlukan kita melihat cuaca dan sebagainya. Ada dikatakan sini oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran hujan berterusan waspada warna kuning ya, khususnya di kawasan di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin dan di Johor pula. Daerah Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Bagi anda semua yang ialah mempunyai perancangan untuk ke selatan, ke Johor dan sebagainya, ini antara perlu kita titik beratkan supaya ialah kita melihat takat hujan di beberapa negeri juga menjurus ke arah banjir ataupun bah. Dapat kita kena tahu lokasi-lokasi mana yang sebenarnya terkesan dengan banjir ini. Portal bencana kita boleh ke? Okey, setakat ini ini yang kita nak pastikan. Banjir setakat ini ada 5 buah negeri dan membabitkan 19 buah daerah. Betul. Dan membabitkan 8,781 keluarga. Manakala mangsanya 28,032 dan ini mengatakan juga 137 PPS yang aktif dan 2 kematian yang dicatatkan. Kita melihat di sini agak berbahaya juga ya, kerana di semalam saja di negeri Kelantan. Ya, ini menunjukkan satu gambaran yang sangat merisaukan. Ya, mangsa banjir di Kelantan semakin meningkat kepada 21,586 mangsa pagi ini, memang naik ke paras bahaya juga sebenarnya kan. Dan semua mereka membabitkan 6,980 buah keluarga dan ditempatkan di 68 pusat pemindahan sementara. Sehingga jam 8 pagi tadi, maknanya 5 daerah masih dilanda banjir, iaitu Pasir Mas, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai dan Gua Musang. Ini sedikit gambaran dari atas. Kita mengharapkanlah, kita tahu kan tiap tahun memang mereka menghadapi banjir, tapi kita nak kalau boleh banjir itu dia taklah termenung. Betul. Itu yang sebenarnya kita bimbang. Ya, kita sedia maklumkan bila berlakunya banjir, apa yang risaunya banjir terpenuh selepas itu yang boleh mendatangkan bahaya seperti ialah dalam sudut kesihatan, penyakit dan sebagainya. Kita harapkan agar segalanya dipermudahkan, semoga cepat surut dan kedua pembersihan pula tidak membabitkan sebaran kecederaan dan kemalangan pada siapa saja yang terkesan pada ketika ini. Baik, ini kabar dari dalam tempatan yang kita bawakan. Kita nak juga bawakan perkabaran dari Palestin. Kan, dan kita bawakan wakil yang baru saja pulang hari Isnin yang lalu ke tanah air apabila mereka membawa misi kemanusiaan mereka ini. Jadi mungkin kita boleh bersama dengan tetamu kita yang sudah berada di studio. Assalamualaikum. Terima kasih sudi meluangkan masa di MHI. Cik Faizal Muhammad, Pengarah Eksekutif Mercy Malaysia. Dan semestinya Mercy Malaysia berkesempatan untuk mengadakan program bantuan berbentuk cash aid ataupun bantuan orang kata kewangan kepada rakyat Palestin bersama dengan Wakil Duta Palestin di Cairo dan beberapa rakan NGO juga. Sebagai permulaannya, mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak pengalaman yang baru saja lagi yang masih segar dalam ingatan bersama kita di sini. Ya, okey, terima kasih kepada TV3 dan MHI kerana telah menjemput saya sebagai wakil daripada Mercy Malaysia untuk berkongsi sedikit pengalaman tentang misi kami yang keempat di Cairo beberapa minggu lepas. Jadi seperti yang kita sedia maklum, Mercy Malaysia dah berada di bumi Gaza semenjak tahun 2008 dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang berterusan. Kerana di sana tu the suffering ataupun kesengsaraan yang dilalui oleh rakyat Palestin di sana berterusan daripada dulu lagi kan, yang seperti kita tahu selama dah 75 tahun pendudukan rejim Israel di sana.
Jadi sebelum ini kami telah banyak memberikan berbagai-bagai bantuan, terutamanya daripada segi kesihatan dan psikososial. Dan semenjak peperangan yang amat dahsyat ini bermula pada 7 Oktober, kita telah pun secara konsisten menghantar tim-tim kami akan panggil rapid assessment team ataupun tim rapid untuk menilai apa yang perlu diberikan kepada orang Palestin. Jadi kami telah menghantar tim-tim yang berurusan. Jadi saya berkesempatan pada 17 Disember yang lalu untuk pergi ke Kairo mengetuai misi yang keempat ke sana. Jadi tujuan utama kami pergi ke sana adalah untuk meninjau apa lagi keperluan yang perlu dihantar, satu. Nombor dua, untuk menjalin hubungan yang lebih rapat dengan rakan-rakan organisasi di sana yang perlu kami rapat dan yang akan dapat membantu mempermudahkan misi-misi yang seterusnya lah. Jadi kami ke sana untuk alhamdulillah dapat sign MOU dengan Egyptian Red Crescent, dengan Palestine Red Crescent yang bertapak di Kairo, dan juga membantu sedikit Palestine Hospital yang dibawa kendalian Palestine Red Crescent di Kairo lah. Kerana hospital ini juga menerima pesakit-pesakit daripada dalam Gaza. Masa kejahatan senjata tu. Masa kejahatan senjata mungkin dia orang keluar dan mungkin masih keluar sekarang ini dan ditempatkan di Palestine Hospital untuk menerima rawatan seterusnya. Yang tidak dirancang oleh kami dan saya rasa kesempatan yang amat baik ialah kami diberi peluang untuk ikut bersama dengan wakil daripada Palestine Embassy yang bertempat di Kairo untuk pergi ke Al-Arish. Jadi Al-Arish ni adalah satu bandar yang terletak lebih kurang 30 atau 40 km daripada sempadan Gaza sendiri. Jadi perjalanan kami tak salah saya pada hari Khamis lepas. Perjalanan kami bermula pada pukul jam 5.30 pagi. Dan perjalanan tu hanya sebenarnya 322 km lah lebih kurang. Lebih kurang KL ke JB lah. Kalau kita KL ke JB ni mengambil masa dalam 3,5 jam. Mungkin 4 jam. Tapi perjalanan daripada Kairo ke Al-Arish ini memakan masa kami lebih kurang 7 jam. Jalannya elok. Jalannya elok, jalannya besar dan lurus dan sebagainya. Cuma perjalanan tu mengambil masa kerana banyak checkpoint. Checkpoint tentera lah, because Al-Arish ni terletak di Semenanjung Sinai, satu kawasan yang security ketat lah kan. So kami melalui lebih kurang 8 checkpoint tentera atau polis kan sebelum kami sampai di Al-Arish pada lebih kurang pukul 12.30 hari. Baik. Di Al-Arish, mungkin ini satu yang tidak dijangka, perjalanan ataupun misi kalian ke Al-Arish. Di sana apa yang kalian dapat kongsikan pengalaman yang luar biasa bila berada di Al-Arish ni? Okey, satu beberapa saya rasa pengalaman yang menarik buat kami semasa kami pergi ke sana. Nombor satu, bila kami sampai di Al-Arish, kami dibawa ke satu villa. Al-Arish sebenarnya terletak di tepi laut dan pantai itu berkongsi satu pantai dengan Gaza lah sebenarnya. Jadi kami dibawa ke satu villa di tepi laut itu untuk mengalas perut kan, dia bagi roti sikit dan sebagainya, dan untuk minum kopi dan untuk berehat sebentar. Dan daripada villa itu sebenarnya kalau kita tengok dari jauh tu sebenarnya boleh nampak Gaza kan, cuma kita tak nampaklah suasana perang tu lah sebab jauh kan. Jadi di situ pun kami merasa kesejukan juga kan, sebab sekarang ni musim sejuk di Mesir. Jadi merasa kesejukan, dan apa yang terfikir dalam fikiran saya, kalau saya dekat sini dah sejuk,
apakah perasaan Ya. orang-orang di Gaza yang mungkin sekarang ni terpaksa berteduh, tak ada tempat teduh, tak ada rumah, terpaksa berteduh di luar, di dalam kemah dan sebagainya, dan macam mana perasaan mereka sejuk dan selai pinggang, tak cukup makan dan sebagainya. Sementara kami di sini ataupun di sebelah Al-Arish ini dapat menikmati makan dengan aman dan tenang. So itu yang apa yang mula-mula terdetik di fikiran saya. Jadi selepas daripada villa itu, kami dibawa ke satu penempatan. Penempatan tu actually dia flat lah. Flat, banyak flat. Berapa keluarga? Oh, di kawasan tu ada 10, lebih kurang 10 flat yang saya rasa dalam 10 tingkat setiap satu, dan situ adalah macam perkampungan tempat tinggal orang-orang Mesir, dan juga terdapat juga penempatan sementara untuk orang-orang Palestin atau Gaza yang sebelum perang mereka dah keluar untuk menguruskan mungkin bisnes mereka dan sebagainya, beli barang di sebelah Mesir untuk dibawa masuk dan sebagainya, atau mendapatkan rawatan dan sebagainya. So mereka dah terkandas. Sebab kena bila lepas perang itu border ditutup dan mereka tak boleh masuk balik kan. Jadi sempat bersama dengan mereka. Sempat bersama dengan mereka, dan kita juga berjumpa dengan lebih kurang 20 orang untuk memberikan cash aid atau bantuan kerana mereka dah tak ada income kan. Jadi kita sempat bagi 20, dan selebihnya itu kita bagi kepada wakil untuk diberikan seterusnya lah. Ya, kita difahamkan juga bagi Malaysia kan, bagi Cik Fazli yang belum melihat gambaran sebenar di situ, pasti menyayat hati dan tahu ke manakah sumbangan dana itu diperlukan. Dan bagi Media Prima juga telah pun diwujudkan tabung Media Prima khasnya untuk rakyat Palestin dan juga di Gaza. Dan selepas ini mungkin nak memberikan kita satu gambaran bagaimanakah kata percaturan seterusnya untuk menyampaikan bantuan ini supaya ia diterima oleh mereka yang sepatutnya di kawasan yang tertentu di sana. Ya, dia di sana tu, ya, kita salah satu benda yang kita buat masa di sana itu ialah untuk membeli ubat-ubatan kan, dan kita juga menghantar satu truk ataupun lori panjang air, penuh dengan air. Kita telah beri dan kita telah hantar masuk ke dalam. Tapi seperti kita tahu, setakat ini yang lori-lori yang dihantar masuk tu masih limited. Masih limited kan. Sebab kita, salah satu benda yang kita lihat di Al-Arish tu, banyak lori-lori masih menunggu untuk masuk. Jadi ya, of course bila kita menilai tu, banyak benda yang diperlukan. Ubat-ubatan kita pun beli kan. Banyak kita beli tu hari ubat-ubat untuk trauma kan, anesthetics kan, untuk operation dan sebagainya. Maksudnya ini adalah salah satu usaha kan dari rakyat Malaysia juga, dan kita mengharapkan lebih banyak lagi sebenarnya rakyat Malaysia kita membantu memberikan sumbangan kepada pihak-pihak tertentu yang boleh bertanggungjawab sebenarnya membawa wang sumbangan itu kepada mereka di Palestin. Dan difahamkan Malaysia menyumbang sebanyak USD 10,000, dan tabung kemanusiaan Palestin Media Prima turut menyumbangkan sebanyak RM700,000 kepada Mercy Malaysia. Ini semuanya hasil sumbangan rakyat Malaysia juga. Yang telah berterusan, kita melihat hari demi hari bukan sahaja sokongan dan doa disampaikan, tetapi ini juga antara salurannya untuk kita memainkan peranan kita sebagai umat Islam membantu mereka yang masih dalam keadaan sengsara di Palestin. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Faizal Muhammad, Pengarah Eksekutif Mercy Malaysia, sudi memberikan kita gambaran bagaimanakah perjalanan itu mampu untuk memberikan satu nafas lega atau boleh meneruskan kelangsungan kehidupan mereka dengan bantuan kita daripada sini. Baik. Terima kasih banyak diucapkan. Okey, selepas ini kita nak berehat seketika, sekembali nanti lebih serius topik ini untuk kita beri sedikit pemahaman pendekatan berkenaan dengan Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Apa itu sebenarnya? Faham ke tidak berkenaan itu? Banyak perubahannya, tapi kita kena pemahaman juga. Kita teruskan penonton Malaysia hari ini. Sejak kebelakangan ini, ada sahaja kes bunuh yang terjadi.
Apabila pelaku ditangkap, kebanyakan mereka dibawa ke mahkamah untuk dibicara dan disabitkan hukuman bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tetapi, sejauh manakah masyarakat peka mengenai seksyen ini? Hukuman mati bagi kesalahan membunuh yang termaktub di bawah 302 Kanun Keseksaan akan menjadi satu hukuman pilihan maupun option tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU, Jabatan Perdana Menteri JPM memaklumkan hukuman mati secara pilihan ini turut tertakluk bagi 3 kesalahan yang berada bawah Seksyen 121 dan 121A Kanun Keseksaan dan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. 302 Kanun Keseksaan adalah kesalahan di mana kematian berlaku atau disebabkan kematian, maka hukuman mati secara pilihan atau option dikekalkan. Perdebatan muncul apabila baru-baru ini ada kes kemalangan maut yang ingin dibawa dan dibicarakan di bawah seksyen ini oleh keluarga mangsa. Adakah boleh atau adakah semua kes maut akibat pelaku boleh dikenakan di bawah seksyen ini? Baik, dengan ngerinya kita mendengar kes bunuh yang berlaku dekat setiap hari, kita mempersoalkan juga dan pemahaman kita mengenai Seksyen 302 Kanun Keseksaan ini penting supaya kita boleh faham apakah syarat-syarat tertentu yang perlu berlaku dalam satu kes bunuh itu supaya boleh disabitkan di bawah seksyen ataupun akta tersebut. Adakah mudah untuk disabitkan di bawah kanun Seksyen 302 Kanun Keseksaan ini? Kita nak bertanyakan berkenaan dengan Seksyen 302 Kanun Keseksaan bersama dengan Encik Ahmad Syamil Azad Abdul Hamid, merupakan peguam jenayah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih. Baik, kita nak tahu lebih lanjut. Banyak sebenarnya kan kalau kita sebut berkenaan dengan Seksyen 302 Kanun Keseksaan, tapi mungkin boleh berikan penjelasan yang cukup jelas berkenaan dengan apa sebenarnya Seksyen 302 Kanun Keseksaan ini. Okey. Seksyen 302 Kanun Keseksaan ini berkisar tentang kejadian ataupun kesalahan bunuh di mana ditakrifkan bahawa undang-undang sekiranya seorang itu mengambil sebarang tindakan dengan mendatangkan kecederaan dan dengan niat untuk membunuh seorang untuk menyebabkan kematian, maka dia boleh dituduh ataupun dipersalahkan di bawah Seksyen 302. Ini juga melibatkan tindakan-tindakan lain. Contohnya macam dia buat satu tindakan mencederakan satu pihak di mana kecederaan itu dia tahu akan menyebabkan kematian ataupun dalam keadaan normal akan menyebabkan kematian. Jadi di situ dia akan dituduh di bawah Seksyen 302 sebenarnya ditakrifkan. Cuma sekarang ni kita banyak dengar kes-kes 302 berlaku agak kerap kematian dalam laporan media setakat ini. Cuma pada pemahaman saya dan pada pemerhatian saya sendiri, kes bunuh tidak bertambah. Cuma kebanyakan kes-kes yang muncul sekarang ni kes yang agak mengerikan sebenarnya saya sebut sebelum tadi dan lebih mendapat perhatian media. Dan saya nampak juga dalam kes-kes seperti ini ada setengahnya berlaku di antara keluarga dan sebagainya. Di situ Seksyen 302 ni bagi siasatan polis, mereka akan menjalankan siasatan untuk mendapatkan sebarang bukti berlakunya niat membunuh dan kejadian bunuh termasuklah menggunakan senjata dan sebagainya. Dan setelah siasatan itu diselesaikan, mereka akan sediakan satu kertas siasatan untuk diserah kepada Peguam Negara, di mana Timbalan Penduduk Raya di Peguam Negara akan mengambil kira faktor-faktor serta bahan bukti yang ada dalam memutuskan sama ada patut ataupun tidak seorang itu dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Apa yang Encik Syamil sebutkan ini, kita kena melihat niat dan bagaimana pembunuhan itu dilakukan juga. Dan mungkin apa yang mengelirukan orang ramai rakyat Malaysia ini adalah bila dikatakan hukuman gantung masih ada tetapi hukuman mati mandatory dimansuhkan. Jadi mungkin kekeliruan itu menjadi satu pendapatan. Jadi bagaimana mungkin ada contoh kes yang boleh diberikan supaya kita faham kes bunuh syarat apa yang di bawah Seksyen 302 dan juga hukuman mati tersebut. Okey. Satu masa dulu memang peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 302 memastikan hukuman mati mandatory di mana mahkamah tidak ada pilihan. Sekiranya disabitkan satu kesalahan dan dibuktikan wujudnya kesalahan bunuh tersebut, satu-satunya hukuman yang mahkamah boleh berikan adalah hukuman gantung sampai mati. Akan tetapi perkara tersebut telah dimansuhkan di mana mandatory, perkataan mandatory tersebut telah digubal dan diubah. Di mana hukuman mati masih lagi wujud. Akan tetapi mahkamah juga diberi pilihan
untuk menjatuhkan hukuman alternatif. Di sini adalah hukuman penjara minimum 30 tahun dan maksimum 40 tahun dan juga dikenakan sebatan sekurang-kurangnya 12 sebatan. Jadi apabila wujudnya satu hukuman alternatif, mahkamah mempunyai budi bicara untuk milih hukuman mana yang lebih bersesuaian untuk kes yang terkena. Baik, dalam kes-kes 302 ini biasanya akan ada motif di sebalik kejadian. Apakah punca seorang itu bertindak sehingga membunuh seseorang. Dan sekiranya alasan yang wujud, mungkin alasan yang tidak munasabah. Contohnya, dalam kes assassination atau pembunuhan upahan, tiada sebarang alasan munasabah diberikan mengapa seorang itu bertindak membunuh seseorang. Mungkin di situ hukuman gantung lebih bersesuaian sebab tiada alasan, tiada mitigasi terhadap apa yang berlaku. Baik, sebaliknya, sekiranya berlaku pertelingkahan antara dua pihak ataupun wujudnya cabaran, dugaan, provokasi yang menyebabkan seorang itu hilang kawalan dan bertindak membunuh seorang. Di situ mungkin hukuman yang lebih bersesuaian adalah hukuman penjara. Di mana kita punya konsep dari segi hukuman masih lagi untuk cuba mendapatkan rehabilitasi. Mengubah seseorang itu ke jalan yang lebih elok. Dan sekiranya hukuman mati ia adalah hukuman yang final. Setelah orang itu dihukum mati, of course tidak ada peluang untuk berubah. Dan hukuman penjara, seorang itu masih ada peluang untuk mengubah dirinya. Walaupun menjalani penjara yang agak lama, 30 tahun. Okey. Kalau kemalangan yang menyebabkan terbunuh dan sebagainya, bagaimana? Okey, itu pula kembali kepada seperti mana kita nyatakan sebelum ini, niat. Dalam kemalangan, of course, bila kita sebut kemalangan, ramai yang beranggapan bahawa itu berlakunya aksiden, ketidaksengajaan. Tapi sekiranya pelanggaran antara dua kenderaan dilakukan secara sengaja dengan niat untuk mendatangkan kecederaan dan kecederaan tersebut membawa kepada kematian. Dan itu masih boleh tuduh bawah Seksyen 302. Walaupun bukan satu perkara yang agak biasa. Kenderaan kereta ini bukan dianggap sebagai senjata membunuh. Akan tetapi sekiranya ia diguna pakai untuk tujuan menyebabkan kecederaan sehingga menyebabkan kematian seorang, maka ia masih boleh tuduh bawah Seksyen 302. Baik, Cik Syamil, mungkin ada sebutan di sini di mana mahkamah ada option ataupun pilihan untuk ada hukuman alternatif selain daripada hukuman mati berdasarkan kes tersebut. Jadi mungkin adakah ini satu cabaran yang besar untuk sistem perundangan dan mahkamah dan juga bagaimana kita melihat kesahihan kes tersebut jika berbanding daripada satu mahkamah ke mahkamah yang lain melihat keseriusan kes tersebut? Baik, Seksyen 302 ini dia berbeza dengan kes-kes seperti pengindahan dadah di mana pembuktian dia adalah satu elemen-elemen yang tetap. Dalam kes bunuh, pembuktiannya adalah amat berbeza di mana wujudnya elemen-elemen lain, senjata, termasuklah motif dan sebagainya. Jadi pembuktian dia adalah amat berbeza dan dia berbeza ikut kes daripada kes kepada kes yang berbeza. Jadi di situ pembuktiannya saya percaya adalah of course very pertaining to the case itself. Tetapi di sini mahkamah mempunyai pilihan. Dahulu bar dia amat tinggi. Sama ada gantung ataupun lepas. Sekarang ni ada middle ground. Daripada gantung ataupun boleh dikenakan hukuman pemenjaraan. Dari segitu dia membuka ruang untuk mahkamah untuk memastikan hukuman itu berkenaan dengan kesalahan yang berlaku, setimpal ataupun tidak. Berdasarkan tindak tanduk, motif dan juga kejadian yang sebenarnya berlaku. Tidak ada satu kes yang sama dengan kes lain. Jadi di situ mahkamah boleh buat pilihan yang sesuai untuk kes yang sesuai. Jadi macam tadi kita nampak tadi satu artikel kata mencabar untuk membuktikan bahawa niat membunuh tu. Pada masa sekarang ini bagaimana Cik Syamil dan siapa sebenarnya yang menentukan bahawa okey, kes ini perlu dibicarakan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Okey, elemen niat ni daripada dulu lagi satu elemen yang sangat sukar dan mencabar untuk kita buktikan kerana niat adalah satu perkara yang dalam minda. Tetapi dari segi perundangan kita boleh buktikan niat seorang tu melalui tindak tanduk. Termasuklah tindak tanduk sebelum dan selepas. Wujudkah persediaan untuk membunuh? Contohnya, sekiranya seorang tu wujudkan persediaan, dia menyediakan senjata, merancang pergerakan, lalu membunuh seorang itu. Dari situ wujud niat dia. Memang daripada awal sampai habis, tujuan dia adalah untuk membunuh. Ada kejadian berlaku in the heat of the moment. Pada masa kejadian di mana berlaku pertengkaran antara dua pihak dan menyebabkan amarah naik. Contohnya dalam kes kemalangan yang kita nampak berlaku sekarang ni. Jadi di situ tiada sebarang persediaan. Jadi niat boleh dipersoalkan di situ. Adakah betul-betul seorang itu berniat untuk membunuh ataupun tidak. Dan budi bicara untuk menentukan sama ada seorang itu patut dituduh di bawah Seksyen 302 ataupun tidak, jatuhnya di tangan Peguam Negara dan Timbalan Pondok Raya. Seperti mana dalam artikel 145 Federal Constitution kita, memang hak mutlak
untuk menuduh seorang itu di bawah Seksyen 302 ataupun 304 dan sebaliknya jatuh pada tangan Timbalan Bedah Raya. Mereka lah pihak-pihak yang meneliti dan menelaah kertas siasatan, melihat semua bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang wujud dan sama ada kes tersebut boleh ataupun tidak boleh menang di bawah seksyen tersebut. Dan kemudian mereka memilih seksyen mana yang lebih bersesuaian untuk dituduh di mahkamah. Baik, satu penjelasan yang sangat jelas saya kira di sini supaya kita memahami bukan tidak kukuh perundangan negara kita, tapi ada satu lagi option alternatif lain supaya siapa yang melakukan kesalahan jenayah itu menerima hukuman yang setimpal. Baik. Terima kasih banyak-banyak di atas penjelasan ini Encik Ahmad Syamil Azad Abdul Hamid, Peguam Jenayah. Secara ringkas semua kita sebagai rakyat Malaysia terbuka sedikit berkenaan dengan sebab kadang-kadang keliru kata hukuman mati mandatory dihapuskan tapi ada hukuman mati lagi. Tapi ini yang diperjelaskan. Baik, sedikit ilmu baru kepada kita. Kita nak berehat seketika. Selepas ini selepas ini kita akan melihat pula sambutan Tahun Melawat Melaka 2024 dan ambang Tahun Baru 2024. 3 hari lagi. Selepas ini di MHI. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini 28, 29, 30, 31. Sikit lagi. Okey. Kita nak bercakap berkenaan dengan sambutan Tahun Melawat Melaka 2024 dan juga ambang Tahun Baru 2024. Pastinya kalau kita cakap berkenaan dengan negeri Melaka, wow, macam-macam ni dalam kepala ni dah nampak dah. Tapi mungkin kali ini nanti untuk tahun 2024 banyak lagi tempat yang menarik. Setuju? Yang baru. Mungkin ada lokasi-lokasi panas yang perlu kita lihat supaya merasai kehangatan Melaka itu sendiri. Kita terus bersama dengan Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Sebelum kita nak pergi soalan pertama, tiba-tiba berdebar. Soalan berapa hari lagi nak habis tahun 2023 ni, Datuk? Saya nak tanya, azam tahun 2023 okey ke, Datuk? Tercapai ke? Tahun 2023 tahun melakar dan mewarnai Melaka yang bakal kita terjemahkan pada tahun 2024. Azam 2023 ini mesti disempurnakan pada tahun 2024 ni. Iaitu segala usaha untuk mempromosikan Melaka. Hasilnya tahun 2024 apabila ramai pengunjung dan pelancong datang ke Melaka nanti. So azam saya pula, setelah kita berusaha mempromosikan Melaka, kita pula nak melihat berapa ramai orang datang Melaka tahun depan. Memang berduyun-duyun kalau disebutkan cuti sekolah ni semua nak ke Melaka. Tapi satu soalan yang kita nak tanya, satu soalan yang menjadi perdebatan rakyat Malaysia juga, Datuk Seri, di manakah asam pedas yang paling orang kata meletup sekali di Melaka? Berdasarkan pengalaman sendiri. Suggest Datuk. Asam pedas di Melaka ni sebenarnya kalau nak tanya sama je. Orang Melaka masakannya memang hebat. Jadi kalau nak tanya asam pedas, bergantung kepada kawasan mana yang kita nak pergi. Kalau di sebelah selatan Melaka ataupun utara Johor, sudah pasti sebelah kawasan dalam daerah Jasin itu akan menjadi tumpuan kerana dia ada pelbagai tarikan untuk mengiringi kehebatan asam pedas ni dengan medan ikan bakar. Jadi kalau orang makan kat sana kata Jasin sedap. Kalau pergi sebelah tengah pula, di sebelah Alai ni ada muara ikan duyung. Juga hebat. Orang datang berkunjung tak putus-putus. Dan bila kita makan kombinasi ikan bakar dan asam pedas ni, orang akan kata kat situ pula sedap. Kalau di sebelah utara, di sebelah Kuala Sungai Baru juga sama. Ini semua ini adalah dalam koridor pantai pelancongan. Yang kalau saya nak kata sedap, masakan orang Melaka ni memang hebat. Semua sedap. Tapi jadi, saya rasa asam pedas Datuk pun sedap ke? InsyaAllah boleh cuba. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan kempen Tahun Melawat Melaka 2024. Ini beberapa hari lagi. Lepas tu seiring pula tu, Datuk, dengan ambang Tahun Baru. Jadi mungkin apa sebenarnya yang kita nak kongsikan kepada penonton Malaysia hari ini menariknya tentang Tahun Melawat Melaka 2024? Tahun Melawat Melaka ini telah diwartakan sebagai Tahun Melawat Melaka secara rasmi. Walaupun tahun-tahun yang sebelum ini juga Tahun Melawat Melaka, orang datang Melaka kerana dalam Melaka ni macam-macam ada. Orang boleh pergi
Macam kita tadi, tempat makanan yang sedap, bukan saja asam pedas, cendol Melaka, segala-galanya sedap. Dan banyak tarikan yang ada. Tetapi tahun ini kita lengkapkan lagi Tahun Melawat Melaka ini dengan pelbagai perancangan yang terbaik dan pelbagai hadiah kita tawarkan kepada pengunjung dan pelancong datang ke Melaka. 12 bulan mendatang, kita akan memberikan hadiah, pelbagai hadiah untuk orang datang menginap di Melaka, berbelanja di Melaka, dan mereka akan menerima kupon cabutan nombor bertuah setiap 3 bulan sebuah kereta kita akan hadiahkan kepada pengunjung yang datang ke Melaka. Jadi bermula pada esok, Melaka sudah memulakan dengan menghangatkan suasana Tahun Melawat Melaka ini dengan karnival Islamik antarabangsa. Dengan program Melaka Berselawat bermula pada esok sehingga pada 30 hari bulan. Dan program Melaka Bandaraya Berselawat ini akan diadakan di Stadium Hajabat. Sebelum itu kita ada karnival, pelbagai-bagai program dalam karnival tersebut. Antara yang menarik dalam program bermula pada besok ialah program bacaan Al-Quran 24 jam tanpa berhenti. Untuk kanak-kanak kita ada memanah, pertandingan mewarna. Semuanya akan berjalan terus-menerus sehingga 30 hari bulan. Kita ada juga program yang amat menarik iaitu majlis pernikahan beramai-ramai bagi meraihkan walimatul urus pada mualaf-mualaf dalam negeri Melaka. Jadi kalau kita nak tengok bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam Melaka sebelum kita meraihkan Tahun Melawat Melaka ini, kita berjemput orang ramai datang ke pekarangan Stadium Hajabat. Dan saya jangkakan lebih 50,000 tetamu akan hadir di situ. Itu just the beginning. Itu baru permulaan. Pada malam 31 hari bulan, kita juga akan menyambut ambang tahun baru dan kita lancarkan sekali pelancaran Tahun Melawat Melaka. Malam itu juga kita bagi hadiah sebuah kereta. Sebuah kereta? Banyak sangat hadiah kereta, kita orang pun nak juga. Jadi kalau nakkan kereta dalam sifat bernasib baik, datanglah ke Melaka. Sebab dalam Melaka ni macam-macam ada. Kuah asam, kuah lada. Datanglah Melaka, macam-macam ada. Ini awak Melaka. Betul. Jadi saya pada malam sambutan Tahun Baru dan juga pelancaran Tahun Melawat Melaka, kita ada artis-artis ternama. Persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhalizah. Persembahan daripada artis-artis anak Melaka, Siana Zain, Anwar Zain, Andy Zakri, dan juga Zamani. Zamani ini asal orang Melaka. Jadi kita jemput orang datang beramai, kita berikan persembahan yang terbaik untuk sempena dengan pelancaran Tahun Melawat Melaka dan pertunjukan bunga api. Dan pelbagai hadiah menarik cabutan nombor bertuah pada mereka yang hadir. Tempatnya di mana? Di tempat di JT Perbadanan Sungai dan Pantai Melaka di Pekalan Rama. Sangat menarik. Datuk Seri memang macam-macam lah dengan persembahannya, hadiahnya, dengan bertuahnya, hadiahnya. Dan begitu padat pengisian. Dan kita dengar juga ada Pesta Gendang Nusantara. Oh, ya. Tentang apa tu, Datuk Seri? Pesta Gendang Nusantara kita menjemput semua seni budaya gendang, sama ada rebana ataupun gendang-gendang kompang dan segala-gala bunyi gendang ni dalam Nusantara ni akan berkumpul dan berhimpun di dataran Majlis Bandaraya Bersejarah bermula pada 1 hari bulan. Dan biasanya sambutan gendang ini dia bukan saja terhenti pada seni budaya Melayu tetapi gendang daripada kaum Cina, kaum India dan pelbagai bangsa dan seni itu akan kita peragakan untuk menarik masyarakat datang untuk melihat seni budaya gendang dalam pelbagai bangsa ni dapat kita berikan pada awal Tahun Melawat Melaka ni sebagai tanda pembukaan meraihkan Tahun Melawat Melaka pada awal Januari ini. Okey. Dan difahamkan juga nanti mereka akan berita langsung, Datuk? Pastinya dia akan berita langsung. Dalam dunia serba moden, sama ada dalam media-media perdana, arus perdana ataupun dalam media-media sosial mereka juga bakal disiarkan secara langsung. Sempena dengan Tahun Melawat Melaka, pelancarannya pada 31 bulan ini, yang jauh lebih menarik ialah
dalam kunjungan saya ke negeri China baru-baru ini di daerah Guangxi, dan saya melamar mereka untuk datang bersama-sama meraihkan Tahun Melawat Melaka, dan mereka bersetuju menghantar 2 kumpulan seni budaya mereka akan memperagakan seni budaya Melayu. Orang Cina datang ke Melaka memperagakan seni budaya Melayu dengan akan melakukan tarian-tarian seni budaya Melaka. Kita tak train dia. Dia mengambil segala juga video klip kita, letakkan di sebelah kumpulan dia, dan dia akan datang pada malam tersebut. So, kita tidak akan memperkenalkan siapa. Selepas persembahan dia baru kita beritahu bahawa ini adalah persembahan yang cukup hebat daripada rakan-rakan kita daripada daerah Guangxi, China. Okey, tadi di awal tadi Datuk Syah ada kongsikan berkenaan dengan cabutan. 3 bulan sekali ada cabutan bertuah. Ya, hadiah kereta. Kita nak tahu apa lagi hadiah menarik yang ditawarkan, Datuk? Kereta dia adalah merupakan hadiah utama. Hadiah ringan ni banyak, motosikal, barangan elektrik dan banyak lagi yang boleh kita akan. Disulam pula dengan kehadiran Jom Heboh setiap 3 bulan di Melaka nanti. Jadi di Melaka ni merupakan sebuah negeri yang akan meraihkan pelancong dan pengunjung untuk datang berlibur bersama keluarga, dan kita juga akan memberikan pelbagai daya tarikan kerana untuk membantu industri pelancongan pada tahun 2024 kerajaan menyediakan pelbagai kaedah untuk memastikan bahawa di Melaka ini akan sentiasa penuh dengan pengunjung dan pelancong. Bukan saja beri faedah kepada pengamal-pengamal industri pelancongan ini, tetapi juga kepada ekosistem ekonomi pelancongan dia juga akan menerima faedah. Sebab orang datang Melaka bukan saja nak menginap di hotel, apa dia keluar dia nak makan, dia nak beli barang cenderamata. Jadi di Melaka ini macam-macam ada. Jemput datang Melaka tahun 2024 ini bermula pada 1 hari bulan atau bermula pada 31 hari bulan ini, kita akan memberikan berbagai daya tarikan yang berkonsepkan setiap bulan berbeza konsepnya. Hebat. Memang setiap tarikan itu orang kata dirancang supaya kita terus memberikan sokongan kita di Melaka, bukan saja untuk melancong tetapi untuk mengenali tradisi dan budaya kita. Dan akhir sekali, Datuk Seri, apakah yang sebenarnya daripada hati itu yang ingin dikecapi daripada penganjuran kali ini, dan mungkin satu harapan supaya Melaka ni lebih hebat lagi menjengah masuk tahun 2024? Harapan saya industri pelancongan ini akan berikan peluangan yang baik kepada rakyat Melaka, terutamanya mereka yang bergiat dalam perniagaan berasaskan pelancongan, pengusaha kraftangan, pengusaha kedai-kedai makan, pemandu-pemandu pelancong akan mendapat faedah daripada promosi Tahun Melawat Melaka ini. Bukan itu saja, selain pada tempat-tempat menarik di Melaka ini, mereka akan berkunjung di kawasan persekitaran itu juga akan meraih pulangan daripada kedatangan pelancong-pelancong yang datang ni. Mereka akan berbelanja. Jadi kita akan create the good ekonomi rakyat ni. Ekosistem tu bergerak. Ekosistem tu akan bergerak menunjukkan Melaka sebuah negeri yang cukup lestari. Penarik beca umpamanya akan mendapat pelancong-pelancong yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Betul. Dan ada lagi pelbagai-pelbagai kaedah penambahbaikan dalam kita nak meraihkan pelancong ni akan kita terjemahkan pada tahun hadapan. Jadi kalau tanya harapan saya ialah rakyat Melaka mesti mengambil kesempatan berkarya dalam bidang pelancongan supaya kehadiran pelancong yang ramai ini dengan pelbagai hadiah yang kita tawarkan, sudah pasti orang ramai datang Melaka. Rebutlah peluang sempena Tahun Melawat Melaka ini untuk mempertingkatkan ekonomi masing-masing. Itu harapan saya sebagai Ketua Negeri Melaka. Baik, insya-Allah kita doakan semuanya dipermudahkan. Datuk Seri ada request tagline untuk Tahun Melawat Melaka 2024, Datuk Seri? Ada Tahun Melawat Melaka ni, kalau orang tanya mana lagi, semua orang akan jawab. Saya sebut jawapan dia Melaka lah. Jadi tetamu dalam studio ni juga boleh sambut apabila saya kata mana lagi? Melaka. Terima kasih banyak diucapkan buat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Nanti kita serang Melaka ya. Hadiah menarik Melaka lah, mana lagi? Kita akan berehat seketika, Fariha. Sekembali nanti kita akan bawakan berkenaan sedikit informasi-informasi yang mungkin membuka mata anda dan juga yang informasi terbaru untuk anda. Kita kongsikan salah satunya perjanjian anak syaitan ini kan tengah cuti. Betul. Nanti 4 Januari akan ditayangkan. Semuanya selepas ini kita kongsikan.
Masih bersama anda di MHI dan pastinya kan Fariha, tahun ini 2023 tinggal 3 hari lagi dan macam-macam perkara yang berlaku, suka dan duka, dan kita akan rangkumkan satu persatu di MHI. Dan ini kita kongsikan berkenaan dengan apa yang berlaku di industri tanah air kita, industri muzik kan, hiburan dan sebagainya. Ada konsert, ada juga kita lihat baru-baru ini banyak juga yang artis-artis yang meninggalkan kita dan sebagainya. Jadi kita berikan sedikit rangkuman berkenaan dengan laporan tersebut. Saya terima nikah Siti Najah binti Syekh Nordin dengan mas kahwinnya 300. Pejam Celik 2023 bakal meninggalkan kita. Pelbagai suka duka dalam dunia hiburan tempatan, sama ada kisah perkahwinan, penceraian yang kontroversi, naik turun mahkamah dan banyak lagi. Rangkuman dunia hiburan 2023 di MHI dimulakan dengan kisah kejayaan artis tempatan yang berjaya membuat konsert gilang gemilang bagi mengubat rindu peminat. Antaranya, 25 Years Lah Ahmad live in concert selama 2 hari pada Januari. Penyanyi berusia 42 tahun ini buat julung kalinya mengadakan konsert di Nero Event PJ Performing Arts Centre PJ Pack Petaling Jaya. Penyanyi dan komposer Faizal Tahir membuat konsertnya di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC pada September lalu. Konsert jilid akhir Ella Puteri Kota pada Jun lalu yang berlangsung di Axiata Arena Bukit Jalil mencipta sejarah tersendiri dalam perjalanan seni Ratu Rock Negara, Ella. Menghiburkan kira-kira 2,800 peminat setia, konsert gendang parti Dato' M. Nasir live in Kuala Lumpur di Dewan Plenari Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC diadakan pada November lalu. A Night with Aina Abdul 3.0 di Axiata Arena Bukit Jalil pada November lalu membuktikan kebolehan Aina sebagai antara salah seorang penghibur terbaik di negara. Full house, itu yang boleh dikatakan mengenai konsert Wings The Rock Emperor Kuala Lumpur Chapter yang berlangsung di Stadium Malawati pada Disember oleh kumpulan rock legenda. Dan konsert Axis X Orchestra juga pada Disember bertujuan mengumpul dana membantu anak seni yang memerlukan. Kontroversi juga tidak kurang hebatnya. Awal tahun ini, pengarah Syamsul Yusof akhirnya meleraikan spekulasi apabila mengesahkan berkahwin dengan wanita pilihannya, Ira Kazar di Thailand. Lantas dengan itu, Puteri Sarah diceraikan dengan talak 1. Tiada angin, tiada ribut, pelakon Farid Kamil menceraikan Diana Daniel pada 10 Ogos. Namun, mereka berdua rujuk kembali pada 31 Ogos lalu. Selepas 2 tahun, saman fitnah sebanyak 2.5 juta yang difailkan penyanyi Siti Nordiana terhadap 5 sekawan berakhir apabila kesemua mereka saling bermaafan. Hubungan Lan Solo, Syura Badrun, Nur Sheila, Sam Musyad Zafar dan Razia Ahmad bersama Siti Nordiana dijernihkan kembali. Tahun 2023 juga menyaksikan beberapa rakan artis meninggalkan kita. Patah tumbuh namun sukar dicari ganti. Kehilangan yang dirasai oleh ahli keluarga dan peminat. Takziah diucapkan.
kita meniti kehidupan dalam ketenangan, kegembiraan, kita juga mengingati mereka yang telah pun pergi dan salam takziah dan juga diucapkan kepada seluruh keluarga bagi mereka yang telah pun meninggalkan kita. Ya, itu sedikit story Tan kita bawakan berkenaan dengan apa yang berlaku di industri hiburan tanah air Malaysia tahun 2023. Baik, ini kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan filem Perjanjian Anak Syaitan 2. Okey, Grand Brilliant Studio mempersembahkan sebuah filem seram blockbuster pembukaan tahun 2024. Tajuknya Anak Perjanjian Syaitan 2 akan kembali menuntut janjinya yang diterajui oleh Ika Farhana, Alif Sarta dan Fasha Sanda serta diarahkan oleh Dr. Ahmad Idham yang akan berada di Pawagam bermula 4 Januari 2024. Nampak tak itu visual-visualnya? Filem seram yang mungkin kita boleh mulakan tahun kita dengan filem yang begitu berkualiti dengan barisan pelakon yang cukup hebat. Betul? Jangan lupa 4 Januari 2024. Baik, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Betul. Dan di MHR kita akan bawakan rangkuman negara sepanjang 2024. Fariha dah ada resolusi tahun depan? Belum lagi. Aduh. Belum lagi. Berdebaklah sebab kita ni fikir anak kita nak sekolah apa semua. Setuju? Bukan sekolah ni terus periksaan dan sebagainya. Pastinya sabaran untuk ibu bapa yang nak menghantar anak baru masuk ke sekolah rendah. Saya. Semoga berjaya. Good luck semua. Terima kasih menonton MHI. Kita jumpa anda di hari esok. Baik, jaga diri. Assalamualaikum. Bye.